di surga. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya linki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala, ya Rahim. Idfa' anna وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
FM. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya Andi Ikim, inspirasi Inforia Islami. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik atau berdiam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq. Nak teruskan lagi bual bicara kita menerusi rancangan Pesona di Zahra. Untuk anda yang dah pembuka pasang Radio IKIM, jangan lupa kita juga sedang bersiaran langsung di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Boleh sama-sama like, komen, share banyak-banyak dekat situ. Okay? Sebab sekarang ni pun dah ramai ni view kita dah masuk untuk sama-sama saksikan rancangan yang penuh makna ini. Okay? Dan anda juga boleh sama-sama hantarkan soalan, pertanyaan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan-soalan anda itu di ruangan komen di platform media sosial Radio IKIM, Facebook, juga di YouTube Live IKIM kita. Okey, jom nak sama-sama untuk menjemput tetamu kita yang dah pun bersedia di talian. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin menerusi rancangan Pesona di Zahra pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Hari ni macam demam-demam sikit lah. Allah Ustaz, kami doakan moga cepat sembuh Ustaz. Moga diberikan kekuatan dan kesihatan yang terbaik. Amin. Tapi Ustaz, kalau rasa macam tu Ustaz, dulu pas sampai kita, kalau orang tanya tidak ada kan, saya cakap rehat di kubur kan. Tapi rupanya kat dunia ni kena rehat juga sikit Itu saya pula pernah terdengar pensyarah saya masa belajar dulu kan. Bila tanya dia, ni asyik bekerja bertugas kan. Kita tanya lecturer tu, cik ni doktor ni asyik bertugas je. Bila nak tidur nanti mati ya, tidur lah puas-puas dia cakap macam tu. Sekarang ni kat dunia kita kena usaha rajin sungguh-sungguh katanya. Allah hebatnya. Allah. Kan itu kata-kata lah Ustaz, supaya kita bagi semangat kat diri kita. Ya tak Ustaz? Allahu Akbar. Baik Ustaz, ramai yang dah pun mula masuk ke platform media kita ni. Masya Allah, banyak daripada sahabat-sahabat kita. Zaliha Syafi'i pun dah mula masuk. Apa lagi, Puan Sarifah Kasim, Arul Lorenzo. Ramai ni, semua nama canggih-canggih ni. Hebat-hebat nama Facebook kita. Kan sahabat-sahabat Facebook kita. Alhamdulillah, teruskan komen banyak-banyak. InsyaAllah kita harapkan kita dapat bincang-bincang yang baik-baik. Sebab ramai lagi Ustaz rupanya nak kenal watak diri sendiri pun tak kenal watak lagi. Macam mana nak kenal orang lain? Sebab tu kan orang kata kita kena ubah diri kita dulu, kan, sebelum kita nak tegur orang tu. Itulah dia. Kita tak nak macam tu, tapi tegur diri kita dulu. Jom Ustaz, kita nak mulakan sedikit mukadimah. Lepas tu kita ada sesi soal jawab. Hari ni Ustaz nak jawab soalan-soalan. Kalau ada yang nak bertanya berkaitan dengan watak-watak dalam kehidupan kita ni, silakan. Kita akan bawakan sebentar lagi Ustaz, diawali sikit sebagai mukadimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Alhamdulillah Allah DJ Syafiq. Seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, abang-abang, kakak, ayah-ayah, saudara-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi maknanya kita dalam tahun 2023 ni kita kongsi dan bicarakan mengenai watak. Sebab watak ni adalah real, dan memahami watak ni bermaksud kita memahami orang lain. Berdasarkan ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah jadikan ke manusia itu laki, perempuan, berbagai-bagai bangsa, li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. Dan kenal ni dia bukan
saja kita tanya dia daripada mana, tapi kita nak kenal tu betul-betul kenal. Antaranya yang kita tak nampak, iaitu watak. Watak ni benda tak nampak, memang kena kenal. So kita dah bincang banyak perkara. Kita maknanya istilahkan dengan MATH. MATH maksudnya mata, orang mata, MA orang akal, orang telinga, MAT dan orang hati. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil syakhsiyah, basariyah orang mata, syakhsiyah sam'iyah orang telinga, syakhsiyah hissiyah orang hati, dan syakhsiyah akliyah orang akal. Dan benda ni real. So maksudnya dia bukan satu teori semata-mata, maknanya. Tapi bila kita bicara, kita tahu Al-Quran, kita tengok hadis memang wujudnya, maknanya perwatakan-perwatakan berbeza yang untuk kita kenal. Jadi orang mata terkenal dengan gerak, action oriented, dia bergerak. Orang telinga terkenal dengan information oriented, dia memang maknanya maklumat detail SOP. Orang akal objektif oriented, dia akan pergi kenapa perlu buat macam ni, Dan orang hati adalah dia panggil inner oriented, dalaman dia sangat penting. Ini membezakan orang cara melihat, memandang dan sebagainya. Okey, kita dah bincang mengenai cara melihat orang salah baru ni. So bila kita bicara mengenai orang salah, dia ada 5 jenis orang salah ni. Pertama, memang orang salah dengan berniat nak buat salah. Okey, atau orang jahat yang berniat buat jahat. Yang kedua adalah orang yang jahat tetapi sedang berusaha untuk menjadi baik. Jadi tersilap itu, tersilap ini. So kita tak boleh marah dia macam mana golongan pertama, orang jahat yang berniat buat jahat. Dan dia memang tak pernah pergi masjid. Dia baru nak pergi masjid. Ketika pergi masjid, banyak adab-adab masjid dia tak tahu sebenarnya. Kita tengok dia tu orang marah dia tak boleh. Okey, sebab dia orang mungkin orang yang kurang baik yang baru nak berusaha jadi baik. Salah itu dan ini. Yang ketiga, ada orang memang jahil, tak tahu. Dia tak tahu pun apa tu buat baik dan sebagainya. So kita kena bimbing dia. Yang keempatnya, ada orang yang orang baik yang tersilap. Ini banyak dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami kita okey tapi tersilap, tapi panggil anak, malukan suami dan sebagainya, tak boleh. Cara tu tak kena, sebab dia bukan orang jahat. Dia adalah orang baik yang tersilap, ataupun dia ada orang baik yang tidak buat benda betul. So kita dah bincang dah 5 benda, maknanya orang salah ni kan. Okey, pagi ini kita nak kongsikan cara memandang maknanya kesalahan. Jadi maknanya kita cara memandang kesalahan. So antara watak-watak ni, ada antara kita yang perselisihan yang sebenarnya berkaitan watak. Sebagai contoh, katakan orang telinga, dia punya SOP dia, ada jangkaan, ada expectation dia. Orang telinga kan, suami kena macam ni, kena macam ni, dan ada expectation dia. Berkahwin dengan orang mata contohnya, orang mata dia action oriented, main buat aja contohnya kan. Jadi kadang-kadang isteri kata, apalah suami ni tak betul apa semua. Maknanya cara kita nak tengok maknanya kesalahan. Sebab ada kesalahan memang betul tu salah. Ada kesalahan hanya perbezaan watak saja yang orang tu anggap tu salah. Okey. Jadi untuk kita faham, ada 3 perkara cara kita melihat salah. Ada 3 perkara. Ada 3 perkara cara kita melihat salah. Okay. Yang pertama adalah salah itu sebagai salah. Contoh macam orang buat salah, itu memang salah. Ukurannya apa? Ukurannya Al-Quran, hadis. Ukurannya apa? Ukurannya undang-undang. Maknanya dia memang buat kesalahan. Ada benda yang boleh dimaafkan, ada benda yang dia kena hukum contohnya kan. Ada hukumannya itu yang kena setimpal, ada hukumannya memang perlu menyedarkan dia. Berbagai-bagai bentuk hukuman. Sekarang pun saya maknanya ada rumah HIV Muslim. Maknanya pihak penjara dia bekerjasama dengan rumah HIV Muslim kita. Ada setengah-setengah orang yang didapati bersalah kena penjara, tapi sekarang ni dia menjalani hukuman, maknanya bukan kat penjara, tapi maknanya bersama komuniti masyarakat yang dia maksudnya bukanlah sekarang pendekatan sekarang dia tak sama macam dulu kan. So maksudnya, jadi ada orang salah, kesalahan tu tak memerlukan dia kena hukum sedemikian. Itu salah. Maknanya itu kesalahan. Okey. Yang keduanya, ada jenis kesalahan ni adalah kesalahan hanya dipanggil disalah anggap. Okey. Ini banyak berlaku pada perbezaan watak. Okey. Maksudnya, kita salah anggap dia sebab dia ni nak cepat-cepat, maka kita anggap dia macam orang yang kelang kabut. Dia orang telinga yang tersusun. Kita anggap dia orang yang memang leceh lah kan. Maknanya kita anggap leceh. Dia orang hati, inner oriented, yang memang fikir orang lain.
kita anggap dia macam, alah, kau ni asyik nak nangis je kan. Maknanya kita salah anggap dia. Dia tak salah, tapi anggapan salah. Maknanya kita salah anggap pada dia tu. Maknanya dia anggap salah kerana perbezaan watak. Sebab saja ada orang buat salah. Yang pertama memang buat salah. Yang kedua sebenarnya dia disalah anggap saja. Sebab tu dalam bab ni, pertama kita kena faham orang tu berdasarkan watak-watak dia, supaya kita tidak salah anggap dia. Contoh hari ni kan, sombong. Apa tak ada pada sombong? Ada memang orang yang sombong, kita tahu dia tu sombong, maki-maki orang. Ada yang mentang-mentang dia diam dekat majlis, sebenarnya sebab dia tidak bercakap. Kita anggap dia sombong ada ni. Tak nak menyapa orang tua. Tapi sebab dia disalah anggap. Dia orangnya memang tak reti nak mulakan perbualan, mungkin dia segan, dia malu, maka kita anggap sombong. Ini berlaku antara ipar dua kadang-kadang. Menantu dia anggap sombong. Contoh macam menantu apa ni kan, tak bertolong sebab dia tak tahu nak buat apa kadang-kadang. Maka dia disalah anggap. Dia bukan salah, dia disalah anggap. Dan kita juga kena faham kenapa orang salah anggap pada kita. Taklah maksudnya akhirnya kita memusuhi dia. Contoh mak mertua kita contohnya. Mak mertua kita tak ngam kat kita sebab apa? Oh, dia salah anggap. Mak mertua kita orang telinga contohnya. Kita ni orang hati contohnya kan. Maka dia ada SOP dia. Kalau masak kena macam ini. Kita dah pandai masak dah. Tapi tak sampai standard dia. Maka dia kata, mana menantu apa ni tak kerja masak. Jangan kecil hati. Sebab kita disalah anggap tidak pandai masak pada pandangan dia. Yang dia sebagai orang telinga. Jadi kalau kita faham watak-watak ni, kita akan faham kenapa orang salah anggap pada kita. Dan kita juga akan mudah faham kenapa aku boleh mudah salah anggap seseorang tu. Ini kedua. Itu pentingnya belajar watak-watak ni. Dan yang ketiganya, macam mana cara kita melihat salah adalah dengan kita, ada orang yang sebenarnya dia tak salah, dia tidak disalah anggap, yang kedua, tetapi dia mengambil tanggungjawab salah tu. Dia mengambil tanggungjawab salah tu. Kan contoh macam anak buah dia buat salah, tapi tak apalah, dia ambil tanggungjawab. Saya minta maaf bagi anak buah saya. Sebab dia faham kadang-kadang anak buah dia tu maksudnya kesilapan yang watak dia lah, kelang kabut dia pun semua, tak apa saya selesaikan. Maknanya orang yang mengambil tanggungjawab pada kesalahan-kesalahan orang lain ke diri dia dan sebagainya. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, kalau kita memahami watak ni, apabila kita melihat memandang satu benda, maka kita akan faham, ada orang yang buat salah dan memang dia ada kesalahan, perlu dimaafkan, ataupun hukuman dia mungkin setimpal, ataupun membimbing dia sebab dia salah. Ada orang yang memang hanya disalah anggap. Dia tak salah, dia disalah anggap. Kerana watak-watak dan sebagainya, ataupun dia membuka ruang untuk orang salah anggap pada dia. Sebab tu dalam bab ni saya pernah melihat satu hari saya draft satu kereta, saya memandu kereta, saya melihat hampir-hampir orang aksiden di hadapan. Sebab apa? Kereta yang sebelah ni masuk macam tu je. Jadi saya tengok, saya kata, kadang-kadang kita bawa kereta betul. Tetapi kita tetap juga kena memerhatikan sekeliling. Jangan sampai salah orang lain terbabit kita pula. Orang tu masuk je, kita aksiden, kita juga akan susah. Jadi maknanya, bukan saja kita jaga diri kita, ada kesalahan, kita jaga jangan dianggap salah. Jangan buka ruang itu. Itu kita kena faham manusia. Itu kalau faham tentang watak-watak ni sangat bagus. Dan yang ketiga, memang ada orang yang mengambil tanggungjawab untuk salah itu. Okey. Jadi maknanya sebagai mukadimah dia, mungkin kita bertindak sebentar dan kita buka untuk soalan-soalan sebagai memahami watak-watak ni. Dan bila kita faham, kita akan nampak, kita akan lebih matang dalam memandang suatu benda. Baik, insyaAllah Ustaz, supaya kita lebih faham, memahami dan adanya ta'aruf antara kita, itu yang sebenarnya kehidupan kita ni penuh dengan makna, penuh juga dengan variasi. Kalau semua sama je Ustaz, mungkin kita rasa macam muram kot hidup ni kan. Sebab itulah Allah cipta kita ni berbeza-beza supaya kita boleh tahu antara satu sama lain. Baik Ustaz, sebelum kita nak berehat, kita nak bacakan dahulu soalan dan jawapannya Ustaz akan beri nanti selepas kita kembali berehat. Okey, soalan yang pertama kita dapat di sini, Ustaz, mohon pandangan macam mana orang mata nak bekerja dengan orang telinga. Seorang suka buat dahulu, main jalan je tanpa cek dulu. Seorang lagi kalau nak buat kerja, dia kena tahu dulu apa perlu buat itu, kenapa perlu ini. Kadang-kadang susah nak selesaikan kerja. Nanti Ustaz berikan panduan dekat situ insyaAllah. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, untuk anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik
lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masehi. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala, dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110. Had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Infora Islami, kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Jom tonton sekarang di YouTube juga di Facebook, sebab kita nak sama-sama bawakan sesi soal jawab. Kalau anda ada pertanyaan dan juga ada tips yang ingin diberikan oleh Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, silakan kita boleh sama-sama bincang-bincang dengan soalan yang anda kemukakan itu. Baik, sebelum kita berehat tadi, ada soalan yang kita dapat Ustaz dari sahabat pelanggan kita bertanya, Ustaz, mohon pandangan macam mana nak bekerja orang mata dengan orang telinga ni. Seorang suka buat dulu, seorang lagi kalau buat kerja kena tahu dahulu untuk apa buat kerja tersebut, dan inilah, dan kadang-kadang susah nak selesaikan kerja Ustaz. Macam mana Ustaz? Silakan. Okey, orang mata dengan orang telinga daripada sudut bekerja, dia punya pertentangan adalah lambat dan cepat. Okay, bagi orang mata akan menganggap orang telinga tu lambat. Bagi orang telinga akan menganggap orang mata tu nak cepat-cepat dia kerja. Maksudnya kau ni boleh sabar sikit tak? Jadi pertentangan daripada situ. Dia punya pelengkap dia adalah orang mata dia akan menggerakkan, orang telinga siapkan pendetilan. Jadi kalau dia kata kita tengok dari satu sudut yang bertentangan, dia akan bertentangan. Dia nak cepat-cepat, maknanya apa yang orang telinga pula maknanya dia agak lambat. Tapi banyak bila orang dah faham benda ni, orang mata dikelit untuk cepat pergi sana, pergi sini, dan orang telinga akan siapkan pendetilan. Dan kadang-kadang orang mata ni sebab dia nak cepat, dia punya kaedah cakap tu maknanya memang meyakinkan. Kalau dia tidak dibantu oleh orang telinga, dia tak akan dapat siapkan kerja tu dengan bagus. Jadi maknanya orang mata bagus, marketing bagus, dari sudut maknanya PR bagus, dari sudut mempromosikan sesuatu bagus, tapi memang dia kena dibantu oleh orang telinga. Tapi kalau kita tengok perbezaan, dia akan nampak perbezaan. So jadi maknanya melihat watak-watak ni jangan tengok sebagai perbezaan, tapi macam mana kita nak jadikan dia sebagai pelengkap antara satu sama lain. Saya pernah satu orang, dia memang tak ngam betul dengan orang telinga. Dia orang nombor satu, orang nombor dua orang telinga. Jadi dia rasa orang telinga tak hormat kat dia. Habis satu meeting, orang telinga dia akan bawa satu meeting yang lain. Padahal rupanya orang telinga ni sebab maknanya nak bantu orang mata orang nombor satu ni. Sebab bila meeting tu orang mata kan dia tak detail. Jadi anak buah semua tak faham. Jadi dia bantu untuk fahamkan anak buah. Tapi bagi dia macam tak hormat lah. Cuma tak diceritakan, so maksudnya memang bertentangan. Sampai orang nombor satu yang orang mata ni selalu mengharapkan orang telinga ni biarlah berhenti kerja. Dia buat macam-macam.
Tapi orang telinga ni tak berhenti kerja, Alhamdulillah. Selepas dia faham tentang watak-watak ni, baru dia appreciate, baru dia menghargai. Dia kata nasib baiklah dia tak berhenti. Rupanya selama ni orang telinga itulah yang memperlengkapkan dia dalam urusan-urusan dia tu. Kan? Maknanya itu antara jangan nampak perbezaan, jadi tapi jadikan dia pelengkap kepada urusan kita tu. Wallahualam. Baik, okey, soalan yang berikutnya kita dapat di sini, Ustaz. Adakah watak-watak ini mempengaruhi emosi, perasaan kita? Sebab saya jadi down juga bila dalam isu keluarga ini, contohnya mentua dengan menantu ada kalanya berlaku perselisihan sebab mungkin mentuanya watak lain kan, menantunya watak lain. Bagaimana Ustaz untuk kita nak seiring ada dekat situ, macam mana? Okey, emosi ni dia memang orang mata orang telinga dia ada emosi dia lah. Nanti kita akan bincang. Kalau siapa yang ikuti Pesona Zahra ni tahun lepas fokus pada emosi tau. Tahun ni kita fokus pada watak. Sebenarnya ada emosi-emosi yang memang maknanya orang mata ni dari emosi dia. Dari emosi dia. Orang telinga ada emosi dia. Okey. Tapi beremosi, saya tengok itu beremosi lah, kecil hati, terasa hati kan. Itu terjemahan kepada perselisihan. Contoh macam mak ayah dia anggap menantu dengan mentua, dia anggap menantu ni tak nak tolong dia, maka dia beremosi, marah, mengajuk hati. Itu tak ada kena-mengena dengan maksudnya watak-watak, tapi terjemahan daripada perselisihan itu kan. Dari mana dia terasa hati, rasa susah, rasa tak boleh pergi, rasa kenapalah nak aku pilih menantu macam ini, pening kepala aku kan. Tapi bila kita faham, kita dan bagus semua faham lah sebenarnya kan. Beginilah rakamkan Pesona Zahra ni kan, bagi dengar ramai-ramai menantu mentua apa kita punya anak sama kan. Betul, Boleh dengar Ustaz, tapi sekejap Ustaz, ada yang komen baru je masuk. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz apa yang bicarakan ni Ustaz bukukanlah. Dari Tuan Hayati Ismail, dia kata Ustaz bukukan, boleh tak? Kita berusaha ke arah situ. Sebabnya dia bukan sebab kita bawa sebab izin Allah, sebab saya ke dengan DJ Syafiq ke bagus tak. Benda tu memang bagus. Kita bawa balik daripada teori-teori Imam Ghazali kan. Dan daripada Al-Quran, hadis kan. Yang benda tu memang real. Dia bukan teori tau. Dia bukan teori yang macam awak ni orang macam gini kan. Awak macam gini kan. Awak kalau tak, dia memang boleh apply terus, nampak terus sebenarnya kan. Jadi bila kita saling faham, itu yang penting dia punya implikasi. Cara melihat orang salah kita bincangkan kan. Hari ni kita bincangkan di awal tadi cara melihat salah tu. Ada orang yang dianggap salah, dia bukan salah. Dia dianggap sombong, dia dianggap tak hormat. Dia bukan tak hormat, tapi takrifan hormat tu berbeza kan. Takrifan sayang berbeza antara watak-watak. Orang hati sayang ni adalah mikro. Sayang mikro tau. Sayang adalah bagi bunga, pegang tangan, love you, hantar mesej, telefon, itulah sayang. Bagi orang selain hati, sayang adalah makro. Sediakan rumah, itulah sayang. Saya bayar bil apa semua adalah sayang. Kadang-kadang bab sayang pun berselisih tau. Awak tak sayang saya, suami pun apa lagi saya tak sayang kan. Saya sediakan rumah, saya sediakan kereta, penat tau. Jadi bergaduh akhirnya kan. Macam katakan suami pula orang hati. Suami akan cakap awak tak sayang saya lah. Isteri orang akal kan muka stone je kan, muka tak ada kepala pot kan. Tak ada nak living ni tak ada. Dia kata, apa lagi saya tak sayang kat abang ni? Anak kita 8 orang. Apa tak sayangnya? Anak 8 orang. Apa yang tak sayang sangat tu. kan? Jadi tarifan sayang juga berbeza dengan watak-watak. Tarifan hormat, apa itu hormat? Berbeza. Tarifan apa? Menghargai berbeza. Tapi kalau kita faham watak-watak, kita kenapa? Oh, okey. Orang telinga dia ada SOP, dia sayang macam ni kan. Orang mata, oh, inilah sayang. Apa dia? Sayang lah. Maksudnya, orang hati, maksudnya dia tetap berbeza antara watak-watak tu. Sebab tu, faham balik, dengar ulangan-ulangan kita daripada Januari itu kan. Dia dah sampai 8 dah ni kan. Sangat bagus sebenarnya kan. Wallahualam. Okey, baik. Satu lagi soalan Ustaz. Ada yang bertanya kepada kita tentang anak remaja ni. Okey Ustaz, anak remaja saya ni dia macam suka simpan apa yang dia rasa dan susah nak ceritakan kepada saya. Bila tanya kata tak ada apa-apa pun. Tapi bila saya tengok, perhatikan dia selalu duduk terperap je. Ada kalanya macam tak nak berkawan sangat dengan kawan-kawan dia. Adakah orang macam ni ada watak-watak tertentu? Mohon panduan Ustaz. Macam mana Ustaz?
Saya tengok mungkin mak kalau yang bertanya ni maknanya mak dia orang telinga ni. Dia ada SOP dia. Kan maknanya suka bertanya, mungkin telinga ke hati. Kalau jadi puan yang bertanya tu tolong bagi respon balik ya. Saya rasa puan ada telinga ke hati sebab mesti anak tu mesti seolah aku bertanya mesti kena bercerita. Tak semesti Tapi kalau kita bagi orang telinga, kita akan rasa mak tanya, kau kena jawab lah. Kan kau kena kongsi lah. Tapi tak semua macam tu. Kakak-kakak, ibu-ibu kan. Orang ni tak sama. Kita sebagai orang telinga ada SOP dia. Kau mesti kena cerita. Dengan kawan-kawan, kau nak cerita. Dengan mak, tak nak cerita. Tak semestinya macam tu tau. Jadi, saya rasa kalau yang mana suka bersendirian, mungkin sama ada orang hati ataupun orang akal. Dia tak nampak objektif kenapa nak berkawan tu lah. Dia nampak objektif kerja dia je kan. Maknanya orang akal atau mungkin orang hati. So kenali anak kita dengan watak-watak ni kan, sebab dengan watak tu kita akan mengurangkan risiko perselisihan ni, sebab kita boleh jangka apa cara dia berfikir. Wallahualam. Okey, baik. Soalan satu Ustaz yang baru kita terima di talian Facebook kita, ada yang bertanya nama akaun Yasir Arafat, itu nama akaun beliau. Dia bertanya, Ustaz, kalau ada dua orang bergaduh atau bertengkar, ada cara tak nak mendamaikan berdasarkan ilmu watak-watak yang kita belajar ni, Ustaz? Okey, saya kalau orang datang maknanya untuk untuk minta nasihat pasal perselisihan terutama di rumah tangga, benda pertama yang saya akan buat adalah saya kena kenal watak-watak dua dulu. Okey, apa beza kaunseling barat dengan kaunseling ala Islam? Kaunseling ada akta dia tau. Jadi kalau kaunseling barat, dia kita tidak akan memberi pandangan. Kita akan congkil, kita akan trigger dia biar dia sendiri yang bagi pandangan orang tu. Jadi kita akan trigger dia, bagi agak-agak awak kalau macam ni, apa yang penyelesaian terbaik, orang tu yang akan bagi penyelesaian sendiri. Itu bagi kaunseling cara barat. Bagi kaunseling cara Islam ataupun kita panggil dipanggil nasihat tu kan, at least ada 3 benda. Yang pertama, ada bagi nasihat. Kita bagi nasihat macam ni. Yang keduanya, ada panduan untuk doa. Amalannya begini. Dan yang ketiga, mengenal watak-watak orang. Sebab watak tak sama. Jadi maksudnya, kalau saya sendiri, saya pribadi, orang datang minta nasihat, saya akan kenal watak dia apa. Sebab watak penting untuk kita tahu cara dia berfikir. Banyak. Ada satu orang, bayangkan mak dia orang hati. Mak dia orang hati tau. Orang hati ni kan fikir bagi pihak orang lain. Anak dia ni adalah orang akal. Akal kan muka stone je kan. Tapi anak dia ni bagus jaga mak dia. Tapi setiap kali balik, mak dia ni tafsir muka anak dia. Sebab orang hati dia kata, kau ni kan kalau balik tak nak senyum kat mak, kau tak suka ke mak duduk sini kan? Pening je kepala. Hari-hari mak tanya macam gitu. Tapi dia kata, pening lah Ustaz dulu lah. Saya panggil, tengok, mak orang hati. Mak memang ada kebarangkalian berfikir bagi pihak orang lain. Dia tafsir muka. Kalau itu jadi mak, kita faham, kita lapang dada je lah. Nak ubah tak boleh, susah. Itu memang cara dia. Kita panggil ada potensi berminda kepoh. Kita panggil lah. Minda kepoh ni semua ada. Tapi orang hati ni dah lebih sikit daripada sudut minda kepoh tu. Maksudnya itu kelebihan orang hati. Dan sebab ada minda kepoh tu lah dia boleh fikir orang lain. Dia boleh fikir macam orang nak air barangkali, dia sediakan air untuk orang. Sebab ada minda kepoh tu. Tapi kalau minda kepoh tu dibawa pada banyak tempat, dia akan penat, dia akan memenatkan orang lain. Maknanya kalau lah dibawa pada banyak tempat, maknanya dua orang berselisih, ada cara dia. Mulakan dengan mengenal watak-watak. Itu memang maknanya advice saya lah ataupun nasihat saya. Sebab kita pun kenal watak kita. Kalau tidak, kita akan bagi nasihat menurut watak kita. Kita akan bagi nasihat untuk sesuai watak kita. Yang datang orang telinga, nak tahu proses. Dengan orang mata, nak action, apa nak buat. Kita orang hati, sabarlah ya. Apa nak gaduh-gaduh ni? Tak guna gaduh-gaduh ni. Ya, akhirat ni hidup sementara je kan. Innallaha ma'as-sabirin. Itu yang kena tengking balik tu. Birin. Apa birin? Orang bergaduh dah ni. Okay. Ya, dia real case berlaku. Kita kena watak kita, kena orang yang kita nak nasihat tu. Allah. Betul. Baik Ustaz. Okey.
Okey, boleh tak saya nak jadi orang hati sekejap Ustaz? Sebab ada banyak komen masuk ni, kita nak raikan pandangan-pandangan dari sahabat kita. Ni sekadar pandangan je lah. Ada yang sahabat kita, saya ni orang mata Ustaz, suami saya pula orang akal, memang mencabar. Dulu selalu je makan hati dengan perangai suami. Alhamdulillah, saya memang follow slot Ustaz di IKIM ni dan banyak membantu saya mengenal diri sendiri dan diri suami serta anak-anak. Sekarang tak ada makan dalam dah. Haji katanya. Dah faham sangat dengan perangai suami. Tapi dia sebagai isteri orang mata, dan ada satu kelebihan. Okey. Orang mata ni detach tau, detach maksudnya lepas lah, balik fikir lah. Macam tu. Sebab tu dia mudah move on. Gerak je kan. Aduh. Alamak, dah sudah lah. Itu kelebihan orang mata. Sebab tu dia kata sekarang ni maksudnya lebih tenang kan. Selain daripada alhamdulillah yang ilmu dia pelajari, tapi dia tu sendiri sudah mudah move on macam kelebihan dia. Wallahualam. Okey, satu lagi pandangan yang kita jadi orang hati sekejap Ustaz, kita fikir untuk orang lain sekejap ni. Okey. Ustaz, dah 2 tahun saya belajar warna watak dari segmen Persona di Zahra ni tanpa skip katanya. Okey. Dan sekarang saya dah perlahan-lahan kenal watak-watak lain yang bukan dominan dalam diri saya, dan saya berjaya kenal watak orang sekeliling saya, terutamanya suami dan anak-anak. Ini membantu saya untuk menjadi lebih mudah mendekati mereka dan lebih tenang menghadapi masalah. Dan terima kasih Ustaz. Semoga semua ilmu ni dikongsikan menjadi saham akhirat bersama-sama, insya-Allah. Nanti Ustaz kena apa yang kita susun ni, base dia adalah daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lah kita ihya banyak cerita mengenai kejiwaan kemanusiaan. So dia ada berbelas jilid. So kita maknanya susun maknanya untuk mudah. Dan Imam Ghazali meninggal pada 1111 Masihi. Maknanya hampir 1000 tahun tau. Ilmu ini telah mengubat jiwa manusia. Dan alhamdulillah bila kita telah susun balik, kita kongsikan dekat IKIM, dekat banyak tempat, memang akhirnya macam inilah. Jadi orang lebih tenang, orang terbuka, orang rasa lega. Sebab dia memang mengubat jiwa kita ni manusia. Alhamdulillah. Allah. Kata Puan Zainab pula katanya setuju sangat Ustaz, sebab satu keluarga kena dengar rancangan Persona di Zahra ni, sebab bila satu pihak saja mendengar, kadang-kadang kena banyak beralah dan kadang-kadang jadi sakit jiwa pula kan. Sebab tu tak sukar untuk menerangkan kepada mereka yang tak ikut kelas Ustaz ni. Dia kena sama-sama dengar lah kan. Ajak lagi ramai-ramai ahli keluarga kita, tag banyak-banyak dekat situ. Baik Ustaz. Satu soalan lagi Ustaz yang kita dapat berkaitan dengan anak muda juga, yang bertanya kat sini Ustaz, kenapa anak muda ada split karakter? Maksudnya kadang-kadang dengan orang lain dekat luar rumah dia lain karakter dia, dan bila dekat dalam rumah depan ibu ayah lain pula karakternya. Betul ke Ustaz? Macam mana tu? Okey, sebenarnya dia bukan split karakter. Dia menjadi diri dia sebenar bersama kawan-kawan. Sebagai contoh dia orang mata contohnya kan. Orang mata mak bapak orang telinga. Ini real case. Saya pernah jumpa satu kursus saya, mak bapak orang telinga. Jadi adik-beradik pun orang telinga tau. Maknanya adik-beradik ni dia memang kemas, inborn, lahir-lahir dia memang ada kemas, tersusun. Jadi dia pun terbentuk juga untuk kemas, tersusun, dan selalu kena marah. Sebab ialah orang mata nak kemas, dia tidak akan sedetail orang telinga kan. Jadi sebenarnya dalam tak perasan dia bentuk telinga tu, tapi bukan diri dia. Tapi sebenarnya bagus tau, tapi dia tak, bukan diri dia. Ketika dia bersama kawan, dia jadi watak dia sebenar orang mata kan. Itu yang kita kata dia ni separate identity lah. Kat rumah lain kan. Mana tak nak jadi orang mata kena marah. Nak jadi orang mata kena marah. Sekali dekat luar dia bukan kawan dia. Kira diri aku sebenar kan. Sebenarnya dia bukan separate identity. Sebenarnya dia menjadi diri dia sebenar. Sebab itu maknanya pertama kun anta, jadilah kamu diri kamu sendiri. Sebenarnya bukan jadi orang lain tau. Jadi diri kita sendiri dengan cara yang bagus, dengan cara yang positif. Jadi diri sendiri jadi orang mata. Maknanya dengan cara yang bagus. Kalau saya nak syorkan, kalau 4 orang sahabat tu, siapa orang hati bagus baca kisah Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar adalah orang hati. Baca, kita akan jumpa macam mana dia sebenarnya adalah orang hati, mengikut dia punya kisah-kisah cara hidup dia. Ada hadis dia yang mengenai kisah dia berbual dengan Nabi dan sebagainya. Kalau orang mata baca kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang mata. Itu yang memang buat kerja nak mancung wang dia kerja kan. Sikit macam reaksi spontan. Sayyidina Umar reaksi spontan dia boleh tahan tau. Maknanya itu contoh orang mata. Jadi maknanya positive way, dengan cara positif.
Orang akal Sayyidina Osman. Lepas tu Sayyidina Osman yang kumpul Quran, sebab ketika itu ramai orang syahid. Orang syahid kan, hafal Quran. Dia mengumpul Quran, tulis Quran untuk Quran tu jangan berubah. Quran tu maknanya ada mushafnya. Dan dia adalah orang yang hantar pendakwah pemula dan kapal ke jauh-jauh semua, Sayyidina Osman. Kan? Dan Sayyidina Ali memang detail orang dia. Dia orang telinga. Kalau kita tengok memang detail. Sebab tu dia ada kompilasi kata-kata dia, dan ada kompilasi dia punya khutbah-khutbah dia. Kan? Sebab tu dia dianggap lambat. Ketika Sayyidina Osman kena bunuh, orang kan nak cepat je. Tapi dia kata, tak, aku kena siasat dulu, slow. Jadi pada orang lain slow, pada orang lain. Daripada dia, maknanya aku kena siasat betul-betul ni. Siapa yang bunuh dia, baru dia jatuh hukum. Jadi maknanya, jadi kalau kita baca kun anta, jadilah kamu diri kamu sendiri, kita baca watak-watak yang positif. Contoh tadi, Ibnu Haytham, kita waktu rehat kan? Ya. Kalau daripada apa yang diceritakan, saya tengok orang telinga orang dia. Dia tengok proses, detail pasal mata ni apa semua. Pasal apa, cahaya, dia boleh study, duduk. Orang mata, kekuatannya tidak di situ. Kan? Dia boleh tengok study. Hatta ulama-ulama kita pun dia ada watak-watak dia. Kan? Baik Ustaz, okey. Banyak soalan ni Ustaz, tapi kita cuba ambil satu je soalan lagi. Kita cuba tengok kat sini. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah seorang pendakwah ni orang hati seperti kaunselor kan? Dia kena faham orang tu, kalau sifat dia macam ni, dia cepat marah. Dia faham pula isteri pula, kalau macam ni dia memang buat kerja kena detail lah, macam tu. Adakah seorang pendakwah ni orang hati, Ustaz? Bagaimana? Okey, tak semesti. Okey, kita ceritalah pada hari ni ya. Okey, ni Ustaz Hakim kita lah kan. Okey, Ustaz Hakim kita kan. Agak-agaan. Ustaz Zuramli orang apa? Ustaz Zuramli orang dia kalau cerita, kalau dia bercakap, dia akan ambil fakta, data kan. Rasa macam orang telinga pun ada kan. Saya tengok nombor satu dah hati. Dah hati ke telinga. Okey. Hati ke telinga. Maknanya tak semua pendakwah tu tak semua pendakwah tu adalah maknanya orang hati, tapi dia adalah orang hati. Siapa lagi Ustaz Hakim kita ni? Ustaz mana lagi Allah saya dah lah kita hafal jangan kita je ni. Kan? Dah lah kita hafal Ustaz Muhammad. Allahu akbar. Ustaz Muhammad. Allahu akbar. Cuba pendengar bagi cepat komen. Ustaz Muhammad orang apa? Ustaz Muhammad orang apa? Farida kata Ustaz Muhammad orang telinga. Ya ke ni? Orang hati ada lagi tak? Cepat masuk. Ustaz Muhammad orang mata. Nak iman no. Orang mata. Ramainya orang mata ni. Komen. Hana Jana orang hati. Okey, Aslinda Ibrahim orang mata. Lagi Ustaz Muhammad orang mata. Ramai lah orang cakap Ustaz orang mata. Tu dia. Ustaz orang mata ke Ustaz? Sebenarnya memang saya orang mata. Satu. Maknanya kan, Ustaz Syafiq kan. Yeah. Maknanya penonton kita ni terror lah. Wah, dah dia tahu dah pengkelasan watak-watak tu. Wah. Watak tu. Saya memang first orang mata. Saya mata ke akal. Dua akal Okey. Sebab tu orang mata ni kelebihan dia memang ada reaksi spontan. So jawab benda-benda spontan orang mata memang terror. Cuba tengoklah mana-mana orang mata. Kita sekarang tengah banyak tengok contoh kat FB kat apa kan. Yang terror spontan ni orang mata. Okay. Ustaz, ni paling terror Ustaz. Ustaz Muhammad orang diver. Selam. Siapa nak belajar selam, kena ikut Ustaz. Ada kursus, ada tauliah tu nanti. Allah Ustaz, Masya Allah. Ramai Ustaz yang berikan DJ Ustaz Syafiq orang apa? Sudah. Cuba teka pula. Saya orang apa ni? Cuba teka. Selalu dengar kita berceloteh je. Perangai tak tahu macam mana. Kita minta penonton kita. Orang mata. Nur Hani kata saya orang mata. Ada lagi tak? Ni lagi best. Dari mata jatuh ke hati. Kita. Orang mata, orang telinga. Alamak, sudah. Orang telinga. Banyak orang cakap telinga ni. Orang telinga. Macam mana tahu saya celoteh je. Tak tahu pun saya makan macam mana, saya marah macam mana ni. Cepat. Ramainya orang telinga. Allahu akbar Ustaz. Ramai orang cakap Dia Syafiq orang apa?
tak tahulah Ustaz. Saya tu mungkin jugalah sebab saya ni kan kadang-kadang detail juga kan, sebab nak tahu waktu, timing, kalau nak rakaman ke nak apa kan Ustaz. Dia Syafiq Ustaz ni orang telinga ke hati. Telinga ke hati. Orang hati banyak Allah. Dia orang hebat lah Ustaz. Tahu kita, dia orang mendengar je saya protest, tapi tahu dah saya orang apa. Ya Allah. Maksudnya, kita rasa macam tak dengar-dengar sangat kan? Ya. Dia orang ikuti dan dia boleh apply terus tau. Ya, betul Ustaz. Betul Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Dia boleh terus tahu dah ni. Hebat. Baik. Alhamdulillah, syukur. Saya ucap tahniah lah. Maksudnya kita tak ngajar saja. Betul Ustaz. Betul. Bermanfaat. Orang tu macam orang telinga. Sudah cukup. Jangan letak lagi Ustaz. Lagi kan keluar watak lain pula nanti. Kan kita ada watak yang tiba-tiba terkeluar kan Ustaz. Kan. Allah. Baik Ustaz, kita dah sampai di pertemuan. Tak apa, soalan-soalan ni kita cuba bawa lagi untuk ke hadapan, untuk kita nak tahu lagi, belajar macam-macam tentang watak-watak kita ni. Ustaz, sedikit kesimpulan dan doa di hujung ni. Silakan Ustaz. Okay, memang kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Jadi Alhamdulillah, maksudnya dalam kita sepanjang kita belajar ni, maknanya terus dalami lagi dan terus apply terus sebab pengalaman saya, kalau siapa dah belajar, dah faham, cuba tengok dalam 500 orang. Kenapa 500? Itu pengalaman saya. Apabila kita tengok 500 orang, kita dah start faham dah orang ni orang apa. Dan kita akan start nampak. Maksudnya cara komunikasi dia, cara berfikir dia, cara bertindak dia berbeza. Dan kita akan dapat pattern dia. Orang telinga dekat Johor dengan orang telinga dekat Perlis sama je. Orang akal dekat Gua Musang dengan orang akal dekat Tampin sama je. Kan? Orang hati dekat Rompin dengan orang hati dekat mana Tanjung Malim sama je. Kan? Hatta luar negara pun sama juga. Mak Saleh, orang Cina, orang India, orang apa-apa sama je. Kita jumpa orang Cina yang orang hati, kan? Orang India orang hati contohnya. Orang India orang mata, orang Cina orang mata, sama je. Kalau kita grouping dia, sama je dengan orang Melayu yang orang hati. Dengan orang Mak Saleh yang orang hati. Orang Mak Saleh orang mata, sama je. Ya Allah sebut, maknanya Allah jadikan tu berbeza-beza untuk kamu kenal. Bila kita kenal, kita akan dapat pattern dia tu, kan? Dan benda ni real, dia bukan teori semata-mata. Boleh apply, boleh tengok terus, boleh nampak terus. Jadi mudah-mudahan terus lagi dengar, maknanya, dan apply terus ilmu tu. Dan nanti kita sekali bagus juga kita buat kuis macam ni kan. Ya betul. Jadi maknanya kita boleh belajar sama-sama Ustaz. Ambil the real case tu, sama-sama boleh bagi pendapat kan. Boleh. Nanti kita bagi contoh dulu. Okey, minggu depan kita akan tolong ustaz ni orang apa. Kan. Kita study sama-sama kan. Boleh. Jadi orang boleh dengar kuliah ustaz tu dulu kan. Baik, terima kasih Ustaz. Doa Ustaz begini Ustaz, doa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yusma' wa na'udzubika min haula ya rabb. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di hari waktu yang sama menerusi rancangan Pesona di Zahra untuk siaran kita yang akan datang. Ustaz, semoga diberikan kesembuhan sebaiknya untuk Ustaz. Semoga Allah hantarkan penawar untuk Ustaz yang sebaik-baiknya. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Pesona di Zahra pada pagi ini. Dan teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Ada yang nak tonton semula, melihat lagi rancangan Pesona di Zahra, boleh saja ke laman YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita ada lagi letakkan di situ. Boleh dengarkan kembali, tonton kembali rancangan Pesona di Zahra. Okey? Dan kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Langit tak selalu cerah.
Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Jadilah dan lemah tak lurus ikut-ikut, bagai karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Dalam suka hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu. Setitis derita melanda segunung kurniaannya, segunung kurniaannya. Usah mengharapkan kesenangan dalam perjuangan penuh pengorbanan. Usah dendam berpanjangan, maafkan kesalahan insan. Begitu ajaran Tuhan. Hasbi Allah, hasbunallah, hasbi Rabbi Jalallah, ya Allah. Jadilah dan lemah lembut, tak luruh dipukul-ribut, bagai karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Dalam sifat sabar, dalam jiwa isu, dalam sifat sabar, di dalam jiwa itu. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Busu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaibusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. We take using public facilities such as public restrooms or toilets for granted at times. After all, we usually do not have to clean them. If we had to clean them, how would that change our treatment of them? Let us see some ways we should act when using public restroom facilities. Flushing a toilet is just one part of keeping your stall tidy. It's essential to wipe down the toilet seat for the next occupant. After all, the cleanliness of the seat reflects directly upon you. Avoid throwing paper towels
towels or splash water all over in public restroom. Bear in mind, restrooms don't clean themselves, so when you make a huge mess, someone has to clean it up. It only takes a few seconds to make sure your paper towel you wiped your hands with ends up in the trash instead of the floor. Sinks are for washing your hands, not the restroom. When you splash water all over, someone has to mop it up. Plus, you risk someone slipping and falling on a wet floor. Kids left unattended will most likely make a mess. It is not cute and funny, and it makes the toilet unusable. In worst cases, a plumber needs to be called. Most restrooms come equipped with baby changing tables. This is where parents will change their babies. Make sure you're dumping your baby diaper into the bin. Throwing waste products around in the restroom is just plain rude. The restroom should be left in as good as or better condition after you use them it was before you entered. Always wash your hands with soap